Lebih 70 jenis hidangan dari Republik Singapura diketengahkan semasa Pesta Makanan Singapura di Restoran Anjung Saujana Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Pesta tersebut menjadi wadah dalam mengukuhkan hubungan rakyat antara rakyat kedua buah negara. Dikendalikan oleh Kulineri Diraja Brunei RBC dengan sokongan Suruhanjaya Tinggi Singapura dan Pelancongan Singapura, perasmiannya berlangsung baru-baru ini. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Seti Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara ini. Pesta berlangsung sehingga 29 Jun ini. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Transformasi digital merupakan salah satu kunci ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035. Selain kemahiran teknikal, nilai adalah paling penting dalam pembangunan kecerdasan buatan AI. Oleh itu, perlunya teknologi yang meningkatkan dan memperkasakan serta menonjolkan keperluan untuk menerapkan etika, keterangkuman dan tanggungjawab dalam semua inisiatif AI. Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan menyentuh perkara tersebut semasa Majlis Pelancaran AI Ready ASEAN. Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad juga berkata, ketika ASEAN bergerak ke hadapan dalam agenda pendigitalan, perlunya memastikan bahawa rakyat, terutama belia, pendidik dan ibu bapa, bukan sekadar pengguna teknologi yang pasif tetapi peserta aktif dalam membentuknya. Pengisian Majlis Pertukaran Perjanjian Geran Pembiayaan antara Yayasan ASEAN dan rakan pelaksana tempatan diikuti bengkel interaktif Hour of Court yang berfungsi satu aktiviti utama di bawah kempen meningkatkan kesedaran program mengenai AI. Pesta Pengguna bakal kembali bagi edisi ke-31 pada 25 hingga 29 Jun ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sehubungan itu, Disalib Sendirian Berhad selaku penganjur pesta berkenaan telah mengadakan majlis penandatanganan kerjasama bersama rakan-rakan kongsi yang akan turut sama menjayakan acara selama 5 hari itu. Majlis penandatanganan telah berlangsung di Dewan Serbaguna Disalib Sendirian Berhad dan dihadiri oleh wakil-wakil rakan rasmi acara dan rakan kongsi aktiviti. Tumpuan utama acara tahun ini termasuklah persidangan Pesta Pengguna kali kedua dan program bisnes matchmaking yang direka untuk menggalakkan hubungan bermakna antara pemimpin industri, usahawan dan pelabur dengan bertemakan Ascent Elevating Businesses, Enriching Experiences. Expo ini akan menampilkan lebih 350 pempamer termasuk penyertaan dari Bangladesh, China, India dan negara-negara ahli ASEAN. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan telah menganjurkan sesi jaringan perniagaan keperniagaan B2B. Acara menghimpunkan 34 pihak berkepentingan dalam industri pelancongan. Fokus utama sesi adalah untuk memberi peluang kepada para peserta bertukar-tukar pendapat dan menggalakkan kerjasama dalam merangka pakej-pakej pelancongan atau aktiviti yang menarik dan berdaya saing, khususnya bagi pasaran dalam negara sebagai persiapan menjelang musim cuti persekolahan yang akan datang dan juga Pesta Disember Brunei. Negara Brunei Darussalam telah menyertai pameran pelancongan antarabangsa SAL SITF di SAL Korea Selatan. Penyertaan tersebut adalah usaha berterusan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi memperkenalkan pasaran pengembaraan ke Korea Selatan. Di pameran tersebut, pelancongan Brunei dianugerahkan sebagai pempamer acara terbaik yang mempamerkan rekaan petak yang menarik dan pengalaman serta pameran keseluruhan terbaik. SITF adalah pameran pelancongan tahunan terkemuka selama 4 hari menarik pemain utama dari industri pelancongan global. Ia menyediakan platform yang penting untuk destinasi dan perniagaan untuk mempamerkan tawaran, membina perkongsian strategik dan meningkatkan kerjasama pelancongan serantau.
Untuk melengkapkan para profesional pelancongan dengan kemahiran bahasa yang relevan dan pemahaman silang budaya, Pusat ASEAN China ACC menganjurkan bengkel latihan bahasa Cina dan pembinaan kapasiti pelancongan diadakan di Haikou wilayah Hainan, Republik Rakyat China sehingga 14 Jun ini. Bengkel dihasrat dapat memantapkan penguasaan linguistik peserta di samping membina tenaga kerja pelancongan yang lebih cekap budaya dan memfokuskan pelanggan yang mampu memenuhi jangkaan pelancong. 69 peserta terdiri dari ejen pelancongan, pengusaha hotel dan penyedia perkhidmatan pelancongan dari negara Brunei Darussalam menghadiri bengkel tersebut secara dalam talian, sementara 2 peserta mewakili negara secara peribadi semasa sesi latihan luar talian dari 9 hingga 14 Jun di Haikou sebagai salah satu inisiatif utama SCC untuk Tahun Pertukaran Rakyat ke Rakyat ASEAN China 2025. Program mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan kerjasama serantau dan mengukuhkan kedaya tahanan industri pelancongan melalui pembinaan kapasiti dan pembangunan modal insan. 13 syarikat yang diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah di negara ini menyertai Umrah Travel Fair 2025. Diadakan buat julung kalinya, Expo diadakan di The Mall Gadong. Expo diadakan bagi memudahkan orang ramai dalam merancang perjalanan umrah lebih awal dan memberi peluang untuk memilih travel agency yang bersesuaian. Kontena Park mula ditubuhkan pada tahun 2017 sebagai launchpad untuk para peniaga tempatan menguji dan mengesahkan produk mereka. Setelah itu, ia menjalankan penambahbaikan pada tahun 2019 di mana pada tahun tersebut Kontena Park difokuskan kepada perniagaan makanan dan minuman. Objektif Kontena Park adalah untuk membantu perniagaan makanan dan minuman di peringkat awal di samping membina keupayaan mereka melalui latihan dan bimbingan yang diberikan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Setakat ini, Kontena Park telah berjaya mencapai sebanyak 6 pusingan dan lebih 40 peniaga telah menyertai Kontena Park. Dari pihak BEDB ingin memupuk semangat keusahawanan of course setiap vendors, dan kami harapkan dengan adanya program Kontena Park ini dapat membantu setiap vendors itu untuk grow dorang punya business, untuk digitalize and then eventually maybe franchise to other countries lah. By joining Kontena Park ni, alhamdulillah, kalau sudah kami di sini ni kena ajar bagian accounting itu is one of the best decision pakai Zoho Book itulah. So alhamdulillah je daripada Zoho Book yang diorang introduce itu sampai sekarang ni masih ku pakai lah. Ya, dari sana kami dapat nampak ia punya untuk masa setahun, 2 tahun. Pasal I've been using dari tahun 2023 sudah sampai sekarang. For me, Kontena Park, it gives me a chance untuk nyorang explore lagi my potential lah. And then from there, ada keberanian untuk nyorang hire pekerja, and then nyorang commit untuk membayar sewa. So dari sanalah aku dapat keberanian atau macam it really helped me in my business journey lah. Kontena Park membagi peluang kepada peniaga-peniaga baru untuk memperkenalkan bisnes-bisnes dorang. So which is baguslah di sini ni juga bagi opportunity arah kami, especially dari home base. So di sini facility-nya apa, ini semua kami akan memikirkan. So which is baguslah di Kontena Park ni. So dari segi customer base di sini, wah, a lot of adalah potential.
Alhamdulillah customer di sini cukup ramai lah. Pasal selalunya kami just ikut pop-up saja lah. Customer pun lumayan alhamdulillah ramai. Sekiranya ia membantu lokal. Membantu ya, membantu lokal lah kami.